Assalamualaikum warahmatullahi. Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh mengira moment of inertia menggunakan satu perisian Excel. Daripada pengiraan secara manual, kita boleh ubah dia kepada satu perisian yang automatic menggunakan Excel. Jadi jom kita tengok bagaimana saya lakukannya. Contoh kita pada kali ini adalah menggunakan example 4.2 daripada buku teks. Jadi kita perlu hasilkan dua table, satu table untuk centroid dan satu table untuk moment of inertia. Jadi step pertama adalah kita perlu bahagikan objek ni kepada segmen berbeza, iaitu segmen 1 dan segmen 2. Jadi kita pergi ke Excel dan kita type segments. So disebabkan ini ada dua segmen, so kita akan letak segmen 1 dan segmen 2. Untuk segmen 1 ini kita akan darab dengan 2 kerana dia mempunyai dua bahagian yang sama. Disebabkan ini adalah bentuk segi empat tepat, jadi kita akan masukkan lebar dan ketinggian segmen tersebut. Jadi untuk segmen pertama, lebarnya adalah 160 mm. Dan tingginya adalah 40 mm. Jadi base nya 160. Dan tingginya adalah 40. Disebabkan segmen 1 ini sama, jadi kita akan ambil ketinggiannya itu 40, itu kita akan darab dengan 2. So kita letak equation sama dengan equal to 40 times 2. Jadi kita akan dapat ketinggiannya sudah jadi 80. Jadi untuk segmen kedua pula, kita tengok gambar rajanya asal. Lebarnya adalah 40. Jadi base nya adalah 40. Dan ketinggiannya 80. Jadi seterusnya kita akan mengira area ataupun luas kawasan segmen tersebut. Jadi untuk segmen pertama kita akan letak sama dengan kita klik C4, darab. Darab adalah simbolnya kita guna star. Darab dengan D4. Bila kita enter, automatik dia akan mengira hasil darab antara B dan H. Untuk mengulang operasi darab yang sama, kita hanya drag kotak di bahagian area yang segmen pertama kepada segmen kedua. Jadi automatik dia akan mengira hasil darab antara C5 40 dengan D5 80. Jadi kita akan semak jawapan ini dengan tabel yang kita dah hasilkan sebelum ni, iaitu 160 darab 40 darab 2 untuk area yang segmen pertama, kemudian 40 darab 80 untuk segmen yang kedua. Seterusnya kita akan mengira X bar untuk setiap segmen. Kita letak satu lagi kolom X bar. Jadi untuk segmen pertama kita akan kira X bar daripada part CY. Daripada part CY berapa jarak X bar. Jadi untuk segmen pertama, X bar adalah 80, iaitu separuh daripada lebar segmen pertama. Jadi yang kedua, lebar separuh daripada segmen yang kedua. Sebabkan lebarnya ada 40, jadi separuhnya adalah 20. Jadi kolom yang terakhir adalah hasil darab antara X bar dengan area. Jadi kita hanya letak fungsi equation di bahagian atas sama dengan klik X bar 80 darab dengan area. Klik area. So ini adalah hasil darab antara X bar dan area. Jadi kita akan copy equation tersebut untuk segmen yang kedua. Jadi kita cek jawapannya adalah sama dengan jawapan yang kita dah buat sebelum ini. Akhir sekali untuk mengira jumlah X bar. Tapi sebelum tu kita perlu mengira hasil tambah untuk area. Hasil tambah antara segmen 1 dan segmen kedua. Jadi macam mana kita buat? Kita akan letak equal to, kita letak sum. Sum, kita klik kedua-dua kolom area tu. Dan kita enter.
So dia akan mengira hasil tambah antara segmen 1 dan segmen kedua. Sama juga dengan X bar darab dengan area. Okay, equal to sum, klik G4 and G5. Okay, kita drag saja dan kita enter, kita akan dapat jawapannya sama dengan jawapan sebelum ini. Jadi untuk mengira total X bar, okay, adalah, okay, kita letak sebelahnya, okay, equal to, kita klik 1088000 G6, okay, bahagi dengan area E6. Okay, kita akan dapat 68 mm. So jarak X koordinat untuk centroid adalah 68 mm. Jadi saya akan namakan tabel ini sebagai centroid. Ini adalah tabel untuk mengira location of centroid untuk komponen objek ini. Seterusnya untuk moment of inertia, okay, kita type moment of inertia sebagai title untuk tabel ni. Okay, sama juga kita akan letakkan segments, okay, 1 dan 2. Kemudian untuk kolom area, okay, area, jadi kita boleh copy daripada bahagian centroid di atas ni. Okay, kita type area A, okay, pergi ke table bahagian bawah, kita type sama dengan, kemudian kita klik area untuk segmen pertama iaitu E4. Okay, begitu juga untuk segmen kedua E5. Okay, jadi kita akan copy, maksudnya kita akan copy area daripada centroid bahagian atas. Okay, jadi untuk distance dx, okay, kita akan kira jarak daripada X bar segmen yang pertama kepada X bar untuk centroid. Perlu diingat ini adalah relative distance, jadi jawapannya hanyalah positif. Okay, kita akan ambil X bar untuk segmen pertama iaitu 80. Okay, kita akan klik, kita type sama dengan, okay, kemudian kita klik 80 X bar untuk segmen yang pertama. Okay, kita tolak dan kita klik total X bar, kita akan dapat 12 mm. Segmen yang kedua pula, kita akan kira jarak daripada X bar segmen yang kedua kepada X bar centroid. Okay, jaraknya adalah sama dengan, type sama dengan, kita klik 68 tolak dengan X bar segmen yang kedua iaitu 20. Jadi kita akan dapat 48 mm. Okey, kita semak jawapannya. Okey, betul. Okey, kemudian kita akan mengira moment of inertia untuk setiap segmen. Segmen 1 dan segmen 2. Sebabkan ini adalah bentuk rectangular. Okey, rumusnya adalah 1/12. Okey, 1/12 HB kuasa 3. Sebab ini adalah IY. Okey, untuk IY. Perlu diingat simbol untuk kuasa adalah seperti V terbalik. Tekan enter dan kita akan dapat jawapannya seperti gambar ini. Okey, kemudian kita copy operasi tersebut untuk segmen yang kedua pula. Okey, kemudian kita akan kira AD square, iaitu kita klik sama dengan C12 times D12. Kuasa 2 pula kita akan letak simbol kuasa 2 dan kita enter dan akan dapat jawapan. Kemudian kita copy untuk segmen yang kedua pula. Okey, jadi terakhir sekali adalah untuk mengira IY untuk setiap segmen. Okey, IY equal to IY plus AD square. Jadi letak sama dengan klik E12, okey, plus AD square iaitu F12. Okey, sama dengan kita copy juga ke bahagian segmen yang kedua, dapatlah jawapannya. Okey, kita semak jawapannya. Nampaknya jawapan yang kita dapat adalah sama dengan jawapan yang sebelum ni. Okey, jadi kita terus boleh kira dia punya total IY, iaitu hasil tambah antara segmen yang pertama dan segmen yang kedua, IY. Okey, jadi kita klik G12 plus G13. Enter dan kita akan dapat jawapannya. Jadi kita perlu tukar ia dalam bentuk scientific, klik number, kemudian kita pilih scientific. Okey, scientific di bahagian bawah, klik scientific.
dan dia akan menukar ke dalam bentuk saintifik. Okey, jawapannya sama dengan jawapan sebelum ini, iaitu 3.691007. Dan itu sahaja video kita untuk kali ini. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.